Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita lanjutkan lagi perkongsian dan juga penyebaran modul program transformasi sekolah 2025 ini dengan submodul 4.2 menganalisis persekitaran pembelajaran profesional dengan aktiviti 8.2, iaitu kita buat sedikit refleksi tentang multi-layer model yang telah tuan-tuan ikuti sebelum ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kepada model ini secara keseluruhan, kita dapati bahawa semua pihak yang ada dalam kawasan sekolah itu ataupun yang berkaitan dengan sekolah itu perlu menjalani pembelajaran masing-masing. Okey. Dan pembelajaran setiap pihak yang ada berkaitan dengan sekolah itu akan berimpak kepada pihak-pihak yang terlibat juga. Dia saling berkait. Kalau kita lihat kepada arrow ataupun anak panah yang ada ni, dia saling timbal balik. Okay, dia saling timbal balik. Dia tidak ada satu proses pembelajaran yang terpisah dan terasing. Dia connecting the dot. Semua terlibat dan semua memberi impak kepada masing-masing. Okay, kalau kita lihat kepada pembelajaran pemimpin pertengahan. Pembelajaran pemimpin pertengahan kita namakan sebagai pembelajaran profesional. Begitu juga dengan pembelajaran guru pun juga kita namakan sebagai pembelajaran profesional. Okay, kecuali pembelajaran murid. Ini pembelajaran murid tetap pembelajaran murid lah. So, kalau kita lihat pembelajaran pemimpin profesional, pemimpin pertengahan akan memberi kesan kepada pembelajaran profesional guru. So, sebab pemimpin pertengahan ni bila dia nak belajar, dia akan fikir apa kepentingan pembelajaran dia kepada murid dan juga guru. So, pembelajaran dia akan beri impak kepada guru dan juga murid. So, apabila guru menerima impak ini, guru pun ikut akan belajar. So, dia juga akan menjalani proses pembelajaran profesional. Okey. Dan proses pembelajaran profesional guru ini akan memberi impak kepada pembelajaran murid dan juga pembelajaran profesional pemimpin pertengahan. Okey. Sebab apabila guru belajar, dia laksanakan pembelajaran dia, maka ketika pemimpin pertengahan ini pergi mencerak, memantau pengajaran guru, so dia dapat belajar pula daripada situ. Dia nampak apa keperluan lagi yang guru-guru perlukan, yang perlu dia belajar dan dia sampaikan kepada guru. So, pembelajaran guru tadi, jika guru telah menjalani satu proses pembelajaran dan berjaya dengan kriteria kejayaannya, maka impak dia kepada pembelajaran murid. Contoh, kalau guru memperluaskan lagi knowledge dia, kemahiran dia dari segi pedagogi, iaitu apabila dia pergi ambil kursus belajar tentang pelaksanaan pedagogi abad 21, maka murid-murid juga akan terkesan apabila guru melaksanakan pedagogi abad 21 dalam bilik darjah dan impaknya kepada pembelajaran murid. Okey. Cuma isunya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku di sini, apabila tiba di sini dalam proses mencapai hasil pembelajaran bagi setiap kumpulan ini, okey, dalam proses itu, maka dia ada satu peringkat yang tengah-tengah ini yang kita kenali sebagai proses pembelajaran. Proses pembelajaran pemimpin pertengahan, proses pembelajaran guru, proses pembelajaran murid. Di sini dikenali sebagai the black box. Ini the black box. Yang dikatakan oleh Vermoen, di sini akan berlaku black box. Kotak hitam. Kotak hitam. Black box. So, the black box ini dia akan memberi kesan kepada hasil pembelajaran. Sebab
proses ini berlaku berdasarkan kepada teori general system. Ada input, kemudian ada proses ataupun transport, dan ada output. Contoh dalam satu artikel disebut bahawasanya apabila kita nak melaksanakan sesuatu kajian, bila kita laksanakan satu kajian, maka kita akan memperolehi data, dan data itu adalah input. Data itu adalah input. So setelah kita dapat data, maka kita akan key in dia ke dalam SPSS, ataupun kita nak analisis data berkenaan menggunakan perisian. Dan setelah kita key in, kita akan dapat hasil ataupun output daripada data yang telah di-generate, dan akan dapat output dia. Soalnya, adakah kita mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang menyeluruh tentang proses pembelajaran di sini? Kita tahu tak bagaimana SPSS itu memproses data itu? Bila kita letak data apapun, dia akan proses, dan input dia akan output dia akan ada. Tapi adakah output itu tepat? Contoh, apabila kita masukkan ke dalam proses pembelajaran ini ialah data nominal campur dengan data scale, kemudian kita generate menggunakan jenis analisis korelasi, dia akan keluar juga. Tapi oleh kerana data yang kita masuk tu, kita tak tahu macam mana proses yang berlaku dalam SPSS, maka dia akan keluar juga. Tapi data tu, output yang keluar tu output yang cacat. So sini dah black box. Maksudnya kita perlu ada pengetahuan, kita perlu ada kemahiran, kita perlu ada satu sikap prihatin dan ambil berat tentang proses pembelajaran ini. Baru black box ini akan clear. Sama juga dengan guru. Pembelajaran guru pun sama. Katakan guru dia ada input. Katakan guru dia nak belajar tentang cara memasak makanan western. Tapi dia pergi ambil kursus, inputnya dia ambil kursus kemahiran literasi komputer. Maka macam mana proses pembelajaran ini berlaku sehingga dia dapat kemahiran memasak itu? So di sini proses kita nampak macam jauh lagi kan memasak dengan komputer. Tapi kalau proses ini dikuasai dan dirancang dengan elok, diatur dengan elok, diarah dengan elok, dikawal dengan baik, maka dia akan mendapatkan hasil juga. Walaupun dia belajar komputer, maka prosesnya daripada komputer itu mungkin dia gunakan untuk mencari menu dan melihat cara memasak di YouTube dan sebagainya, maka hasilnya dapat juga. Tapi kalau dia pergi belajar komputer, kemudian tak tahu macam mana nak proses pembelajaran dia, maka dia tak akan dapat hasil pembelajaran yang betul. Jadi di situ cacatlah dia punya output. Begitu juga pelajar. Guru bagi input macam-macam, tapi proses pembelajaran murid kita tak kawal, kita tak rancang, kita tak olah, kita tak arahkan dia, kita tak kawal dia dengan baik, maka hasil pembelajaran murid juga cacat. So di sini yang dikatakan black box. Itu black box, tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita ringkaskan layer ini, kita ringkaskan tinggal 2 peringkat saja, iaitu peringkat guru dan juga murid. Ini nampak lebih sangat pentinglah guru belajar. Guru perlu menjalani proses pembelajaran profesional
dan bagaimana dia belajar dalam proses pembelajaran profesional dia, dan untuk apa dia belajar, supaya hasil pembelajaran ini jelas. Okey, kemudian pembelajaran murid pun sama. Guru perlu mengenal pasti apa input yang sesuai, kemudian apa proses pembelajaran murid yang sesuai, supaya output yang dia hasilkan nanti adalah output yang tepat. Okey, so ini sangat penting. So black box ini kena bagi clear. Sebab itu dalam modul 3 kita dah pun sentuh banyak tentang proses pembelajaran murid ini. So tuan-tuan boleh apply di sini. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk aktiviti 8.2 ini, tuan-tuan dibantu oleh toolkit M4A802. So tuan-tuan perlu mengisi ruang yang kosong ini dengan perkara-perkara yang betul. Contoh pembelajaran guru, inputnya apa, proses transformnya bagaimana, kemudian outputnya apa. Begitu juga dengan pembelajaran murid. Okey, sebagai impak daripada pembelajaran guru. Okey, apakah input untuk pembelajaran murid dan bagaimana proses pembelajaran murid berkenaan, dan apakah output yang kita hasratkan daripada murid, adakah dia akan berlaku dengan tepat. Okey, tuan-tuan dibantu oleh toolkit ini. So tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir tuan-tuan mampu untuk melaksanakan tugasan ini. So saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan untuk melengkapkan toolkit ini, dan hasilnya nanti tuan-tuan dokumenkan untuk dibincangkan dengan rakan elit yang ditugaskan untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di situ dulu. Terima kasih.